Baiklah, untuk mendapatkan gambaran suasana di perkarangan mahkamah dan kita akan bersama wartawan Riadaudin Daud yang berada di sana bersama dengan wartawan Wan Samsul Ali yang berada di kamar mahkamah untuk mendengar proses pertuduhan dibacakan. Riadaudin, kalau kita boleh dapatkan kemas kini proses pertuduhan itu, apa yang tengah berlaku sekarang ini? Okey, baik. Terima kasih rakan setugas dari Bukit Kewangan. Baik, berdasarkan apa yang dikongsikan oleh rakan setugas saya Wan Samsul Amli sebentar tadi, nampaknya bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas tuduhan meminta suapan berhubung projek pembinaan jalan-jalan utama dan terowong di Pulau Pinang. Ini maklumat yang baru saja kami terima sebentar tadi. Dan yang lebih terbaru ialah Guan Eng mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Jenayah 9 di hadapan Hakim Azura Alwi atas dakwaan Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009. Seksyen 16 dan Seksyen 23 Akta SPRM memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut yang mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Itu adalah update terkini yang boleh saya kongsikan kepada anda, Hafizi, di mana proses pendakwaan masih lagi berlangsung di atas ada, dan saya akan kongsikan apa sahaja yang terkini untuk anda semua di sana, Hafizi. Riadaudin, kalau kita lihat sekarang ini apa yang berlaku di dalam mahkamah itu masih dalam proses, dan seperti Riadaudin kemaskinikan kepada kita dan juga penonton Sarawak ini, mungkin sekarang ini kita nak beralih kepada di luar mahkamah itu. Mungkin keadaan di luar mahkamah bagaimana? Adakah penyokong YB Lim Guan Eng telah pun hadir, pemimpin-pemimpin tertinggi DAP Pakatan Harapan itu adakah datang untuk memberikan sokongan ataupun solidariti yang ditunjukkan kepada YB Lim Guan Eng? Baik, terima kasih Hafiz. Nampaknya di luar mahkamah keadaannya masih sesak, tapi tidaklah sesesak seperti sebelum ini. Dan antara pemimpin yang saya lihat hadir sebentar tadi tentunya adalah bapa kepada Lim Guan Eng sendiri, iaitu Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang, dan juga Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow juga ada. Timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang P. Ramasamy juga ada. Dan saya lihat juga ada beberapa pemimpin dari PKR contohnya seperti Fahmi Fazil dan juga YB Dr. Xavier Jayakumar turut berada di sini untuk memberikan sokongan. Malah bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad juga berada di sini. Saya sempat lihat kelibat beliau di belakang ini sebentar tadi. Nampaknya cuma keadaan di sini agak terkawal. Cuma adalah beberapa kali saya lihat PDRM memberikan nasihat kepada semua orang yang berada di mahkamah supaya mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan. Kerana disebabkan mungkin jumlah yang agak ramai di sini, jadi mungkin penjarakan fizikal itu tidak dapat dilakukan dengan baik. Jadi saya lihat setakat yang saya nampak, tak silap saya lebih kurang 4 atau 5 kali polis sudah mula menasihatkan orang di sini. Namun boleh saya katakan situasi di sini agak terkawal. Di luar mahkamah juga tidak nampak kelibat penyokong berhimpun. Boleh dikatakan tiada langsung, hanya berada di dalam perkarangan mahkamah. Dan keadaan di sini saya boleh sifatkan sebagai terkawal, langsung tiada provokasi atau apa-apa jerit pekik daripada orang ramai. Semuanya terkawal dan kita hanya menunggu apakah perkembangan terkini berkaitan dengan kes bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng. Ya, Fizi. Riadaudin, kalau kita lihat, kita nak berbalik sedikit mengenai pertuduhan-pertuduhan yang dihadapi oleh Setiausaha Agung DAP ini. Apakah pertuduhan yang dihadapi oleh hari ini, dan saya difahamkan ada lagi 2 pertuduhan yang akan dihadapkan kepada beliau. Ya, betul. Kalau ikutkan pada hari ini, SPRM kalau mengikutkan kenyataan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada semalam berkata telah mendapat keizinan untuk mendakwa Lim Guan Eng pada hari ini. Beliau didakwa mengikut Seksyen 16 Akta SPRM 2009 berhubung kes projek terowong bawah tanah di Pulau Pinang. Dan selepas ini beliau akan didakwa lagi pada 10 Ogos, akan didakwa di Mahkamah Seksyen Pulau Pinang mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Dan selepas itu beliau akan terus lagi didakwa. Dan kali ini di Mahkamah Seksyen Pulau Pinang pada 11 Ogos ini juga mengikut Seksyen 23 Akta sama. Menurut SPRM, pertuduhan ketiga itu membabitkan kes berlainan. Bagaimanapun, agensi terbabit tidak memberikan sebarang penjelasan lanjut. Namun pada hari ini, boleh dikatakan dakwaan pada hari ini adalah mengikut Seksyen 16 Akta SPRM 2009 berkaitan kes projek terowong dasar laut di Pulau Pinang. Ya, Fizi. Riadaudin, kita tahu sepanjang daripada kertas siasatan ini dibuka, kes projek terowong dasar laut ini dibuka pada tahun 2017, ramai sekali saksi telah pun dipanggil, boleh dikatakan puluhan, ratusan untuk memberikan dirakam percakapan mereka, memberi keterangan kepada SPRM itu, dan ada di antara saksi-saksi ini yang membantu merakamkan percakapan mereka adalah golongan-golongan VIP, iaitu nama-nama besar dalam arena
politik tanah air negara dan juga melibatkan beberapa esko Pulau Pinang itu sendiri. Jadi siapa mereka ini, Ridauddin? Ya baik, selain daripada Lim Guat Eng yang kita tahu menjalani siasatan 6 jam, 7 jam dan 8 jam, sebenarnya ada beberapa nama lain yang turut membantu siasatan dalam siasatan ini, dan boleh saya kongsikan antara yang pernah dipanggil oleh SPRM bagi membantu siasatan ialah Pengerusi Jawatankuasa Perumahan Negeri Kerajaan Tempatan Perancangan Badan dan Negeri Jagdip Singh Dio, dan kedua adalah Pengerusi Jawatankuasa Wanita Pembangunan Keluarga Keterangkuman Gender dan Agama Selain Agama Islam Negeri Chong Ang. Ketiga, Exco Negeri Pulau Pinang yang dipanggil ialah Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Masyarakat Penyayang dan Alam Sekitar Negeri P. Bun Poh. Bukan itu saja, ada juga adun yang dipanggil iaitu Adun Seberang Jaya Pulau Pinang Dr. Afif Bahardin. Dan tidak terkecuali antara nama yang kerap dikaitkan dengan projek ini iaitu Ketua Menteri Pulau Pinang Seri Chow Kon Yeow turut dipanggil bagi membantu siasatan SPRM berhubung kes ini. Pegawai SPRM juga dikatakan telah mengambil keterangan beberapa petugas di Pejabat Timbalan Ketua Menteri II Profesor Dr. P. Ramasamy dan Pejabat Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Utiliti dan Tempatan Banjir Negeri Zairil Khair Johari. Malah sebelum ini, bekas Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang yang ditahan reman selama 4 hari mulai 1 Julai untuk membantu siasatan berhubung projek itu dibebaskan dengan jaminan polis. Jadi berdasarkan apa yang maklumat yang saya dapat, sekurang-kurangnya ada 7 orang, sebenarnya lebih. Ada 7 orang dan lebih yang dipanggil untuk membantu siasatan ini bagi siasatan melibatkan kes terowong dasar laut Pulau Pinang, Fizi. Okey, baiklah Ridauddin, sebelum kita berpisah, mungkin saya minta Ridauddin untuk sekali lagi kemaskini keadaan di pekarangan mahkamah, bagaimana keadaannya. Mungkin Ridauddin boleh pan sedikit kamera untuk kita melihat secara langsung visual fresh yang dibawakan daripada mahkamah berikutan kes pertuduhan melibatkan Setiausaha Agong DAP bekas Menteri Kewangan Lim Guat Eng. Mungkin Ridauddin ada cerita dan juga visual. Baik, seperti apa yang saya boleh dilihat di belakang ini, sebenarnya kami sedang bersedia untuk satu sidang media yang dijangka akan diadakan mungkin selepas sahaja kes ini selesai sebentar lagi. Dan kalau dilihat di sekitar kawasan ini juga nampaknya orang sudah mula berkurang. Kalau berbanding pagi tadi dalam 8.30 ke pukul 9 sewaktu ketibaan Guan Eng, orangnya memang sangat ramai. Dan sekarang nampaknya pemimpin-pemimpin daripada DAP, PKR juga dilihat berada di bahagian hadapan mahkamah sana. Yang boleh saya nampak di sini adalah Ahli Parlimen Batu Gajah, V. Subakuma. Lepas itu ada beberapa lagi pemimpin lain yang boleh saya lihat dari sini. Nampaknya kebanyakannya mungkin sudah masuk ke dalam, termasuklah Lim Kit Siang, Chow Kon Yeow dan juga beberapa pemimpin lain. Dan setakat ini di luar boleh dikatakan hanyalah tinggal kebanyakannya media dan juga penyokong-penyokong DAP mungkin. Dan sebelah sana juga saya nampak bekas Menteri Yeo Bee Yin juga ada di sana, dan juga bekas Menteri juga Teresa Kok turut berada di sini untuk memberikan sokongan kepada Guan Eng. Dan setakat ini saya lihat masih terkawal, tiada apa-apa sebarang unsur provokasi, tiada langsung mungkin perkara tidak diingini berlaku. Dan jika dilihat di luar, tiada langsung pagar ditutup berbanding dengan kes sebelum ini. Pagar terpaksa ditutup kerana ribuan orang berkumpul di luar. Namun pada hari ini tiada insiden seperti itu dan di dalamnya kelihatan tenang. Cuma mungkin ada sesekali polis datang untuk menasihatkan mereka yang berada di mahkamah supaya menjaga SOP. Namun sehingga kini saya tidak lihat langsung ada yang dikenakan compound atau dikenakan denda. Saya boleh rumuskan bahawa keadaan di sini semuanya agak terkawal, semuanya di bawah kawalan, dan saya fikir mungkin perkara ini akan berterusan sehinggalah kes ini selesai. Jadi saya fikir itu sahaja laporan dari lintas langsung saya dari Mahkamah Kuala Lumpur. Teruskan bersama dengan Ishrul Awani untuk dapatkan perkembangan sahih lagi terkini dan berita segenap dimensi. Kembali kepada rakan tugas Afizi.